Ada pun kasyaf suri, terbuka hijab fizik sehingga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tidak terdengar menjadi terdengar, yang tidak diketahui menjadi diketahui. Ada dalil lain. Ada riwayatkan di dalam satu riwayat mengenai firasah ini. Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya menyebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jaga-jaga, berhati-hati terhadap firasat orang mukmin, kerana ia melihat dengan cahaya petunjuk daripada Allah. Firasat inilah merupakan kasyaf. Firasatal mu'min, firasat pandangan tembus orang mukmin. Firasah itu pandangan tembus orang mukmin. Bagaimana dia boleh terjadi? Fa innahu yanzuru binurillah, kerana dia melihat dengan cahaya petunjuk daripada Allah. Jadi terjadinya kasyaf ini kepada orang mukmin ini hasil daripada nur cahaya petunjuk yang dilemparkan Allah ke dalam hatinya, sehingga terlihat apa yang tidak terlihat pada orang lain, sehingga terdengar apa yang tidak terdengar pada orang lain, sehingga termaklum apa yang tidak dimaklumi oleh orang lain. Di dalam riwayat yang lain, tapi riwayat ini agak dhaif, yaitu disebut tentang Al-Quran, ada menyebut inna fi zalika laayatin lil mutawassimin. Mutawassimin itu adalah ahlul firasah kalau dilihat kepada tafsirnya. Ada hadis dhaif yang didatangkan, ada hadis lain tapi dhaif tarah. Tapi dalam masalah yang tidak mengisbatkan hukum hakam, para ulama memakai hadis dhaif. Lebih lagi dalam masalah fadailul amal, pendorong kepada amal, yang menyatakan kelebihan-kelebihan amal, hadis dhaif diterima pakai. Apatah lagi salah seorang imam mujtahid, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengutamakan hadis dhaif di dalam ijtihadnya berbanding petua para sahabat. Setelah Al-Quran Sunnah, hadis dhaif didahulukan berbanding petua sahabat. Ini dalam hal istinbat hukum oleh Al-Imam dalam mazhab Al-Hambali. Jadi kalau ada orang tolak terus hadis dhaif itu dia punya fikiran lah. Dia punya fikiran kepada dia lah, nak tolak, semua pun tolak belaka lah, pun apa. Jadi ada satu hadis lain yang berkait dengan ini, tapi cuma tarafnya dhaif. Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Di kalangan hamba-hamba Allah ini ada segolongan manusia yang dapat mengenali, mengecam manusia secara firasah ini. Jadi menerusi riwayat ini diisbatkan adanya segolongan manusia yang mendapat kelebihan ini. Kelebihan apa? Dapat mengecam orang secara firasah. Boleh cecam orang menerusi al-firasah, firasat ini. Dari segi kenyataan berlaku kasyaf ini. Saya memperkukuhkan ini seperti biasalah, sebab ada keingkaran orang yang menafikan ini. Padahal kalau dia diteliti karya-karya ulama, dia akan temui dalil-dalil ini. Nabi SAW sendiri, sekalipun ini terjadi pada Nabi yang itu adalah mukjizat, tapi perkaranya adalah kasyaf, sejenis kasyaf. Tidakkah Nabi ketika solat mengarahkan orang, para sahabat supaya membetulkan saf? Lalu apa yang disebut oleh Nabi? Fa inni arakum min wara'i zuhri, kerana aku ni boleh tengok kamu dari arah belakang. Itu kata Nabi. Nabi suruh sahabat betulkan saf, sebab aku boleh tengokmu dari arah belakang aku, kata Nabi. Fa inni arakum min wara'i zuhri. Ni bukan mata belalang. Mata belalang tu lain lah. Ini manusia. Memang itu mukjizat, tapi itulah fenomena kasyaf. Namun ini tidak hanya berlaku setakat itu. Terjadi juga kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Terjadi juga kepada para aulia, yang tertulis di dalam sumber-sumber kitab-kitab karya-karya ulama. Sayyidina Abu Bakar menelah bahawa anak yang sedang dikandung oleh istrinya itu adalah seorang perempuan, dalam keadaan dunia pada waktu itu belum ada ultrasound, belum ada sistem itu, teknologi itu belum ada. Tapi menerusi perkhabaran Abu Bakar, difahami bahawa
seolah-olahnya beliau dengan firasah, beliau itu anak dalam kandungan istrinya itu seorang perempuan. Demikian juga yang terjadi kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, mengarahkan panglima tentera yang jauh ribuan batu di hadapan mata. Ribuan batu. Ilal jabal. Lari ke bukit. Pelik arah hang. Sehingga ada orang duduk depan tu tanya, Umar ni bang tabiat dah ni Umar ni. Tak betul dah ni. Ingat ke Umar ni macam ni tak pernah ingat dah. Padahal itu disengajakan. Setelah itu baru terbukti arahan Umar itu sampai maksud dan didengari, difahami dan diambil tindakan. Demikian juga yang terjadi kepada Sayyidina Utsman yang menyindir orang yang datang menghadap jumpa dia itu, yang mana di tengah jalan dia melihat aurat perempuan. Dia sindir orang ni sehingga orang ni tanya, apakah masih ada wahyu setelah Nabi? Orang tu sampai tanya no. Masih ada wahyu lagi ke setelah Nabi ni? Kata Sayyidina Umar, tidak, tapi pandangan yang menembusi. Semua ini fenomena kasyaf. Dan ini bukan terjadi pada para sahabat saja, terjadi pada ulama-ulama, para salihin, para aulia banyak, yang mana dengan hal-hal ini mengesahkan adanya kasyaf dengan dua jenis tadi. Namun dalam dunia tasawuf, kasyaf yang berupa terbukanya hijab fizik ini, itu bukan pencarian, itu bukan tujuan, itu bukan kebanggaan. Yang mereka cari adalah kasyaf imani. Bertambah yakin, bertambah makrifat, bertambah faham, bertambah kuat hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mendalam makrifat.